Sekarang ni bersama dengan kita di studio. Jika tadi kita panggilan telefon, mungkin terdapat sedikit gangguan. Kita bersama dengan tuan penyidik hari ini, Dr. Nurhayati binti Abu Amin, iaitu Pengarah Pusat Darah Negara. Terima kasih kerana sudi datang, Dr. Nurhayati. Terima kasih kepada SPM kerana memberi peluang kami bersiaran pada hari ini. Okey. Tadi sebenarnya kita sempat membawakan sedikit teaser kepada doktor juga sebenarnya untuk kita cerita tentang operasi pendermaan darah dan juga tujuan untuk pendermaan darah. Tapi secara asasnya untuk situasi sekarang ini, bagaimana kita kata situasi dan juga keadaan pendermaan darah bagi masyarakat yang datang untuk menerima darah? Ya, memang sejak ada perintah kawalan perjalanan ini memang terdapat penurunan bilangan penganjuran kempen derma darah. Kalau sebelum ni kita ada banyak buat kan, kempen derma darah bergerak di shopping mall dan sebagainya, tapi buat masa ni memang diberhentikan. Dan kita juga ketahui masyarakat mungkin berasa gusar ataupun bimbang sama ada menderma darah ni selamat ke waktu COVID-19. Jadi dengan yang demikian memang terdapat penurunan ketara di Pusat Darah Negara dan juga di semua tabung-tabung darah Kementerian Kesihatan, yang mana terdapat penurunan bilangan pendermaan darah setiap hari. Walau bagaimanapun stok bekalan darah kita masih di tahap yang selamat, tetapi kalau kita tidak dapat penderma darah datang ke Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah, kita risau bekalan ini akan menurun lebih banyak. Okey. Pada masa yang sama, mungkin saya nak ceritakan permintaan juga di hospital agak berkurang. Ini kerana kita di hospital dan juga kami juga memfokuskan transfusi darah itu ataupun pemberian darah itu kepada pesakit-pesakit kritikal. Ya, sebab contohnya sekarang banyak pembedahan elektif yang dikurangkan. Jadi kita punya pembekalan pun permintaan pun sedikit menurun, tapi masih lagi ada pesakit-pesakit kritikal yang memerlukan darah yang kita masih perlu bantu dengan memberi bekalan darah kepada mereka. Dengan situasi sekarang ini, adakah orang masih boleh menderma? Sebab terdapat banyak spekulasi yang mengatakan bahawa jika nak menderma darah ini, keberangkalian untuk mendapat COVID-19 itu ada. Mungkin doktor boleh jelaskan? Ya, seperti yang semua ketahui kan, virus yang menyebabkan penyakit COVID ini merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan ataupun respiratory virus, ya. Jadi dia tidak, sebenarnya sehingga kini kita lihat tidak ada transmisi atau penyebaran penyakit COVID-19 ini melalui pendermaan darah ataupun melalui penerimaan darah. Sebab dia hanya di saluran paru-paru dan di saluran pernafasan. Tapi pada masa yang sama, kami di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada penyebaran di lokasi pendermaan darah. Ya, jadinya contoh yang kami lakukan sekarang, kita melalui media sosial, kita beri penerangan kepada masyarakat dan bakal penderma hanya yang betul-betul sihat sahaja yang datang pada kami, contohnya. Dan kemudiannya apabila penderma sampai di muka pintu Pusat Darah Negara atau tabung-tabung darah, kita sediakan kaunter, kita periksa dulu suhu. Kalau suhu tu tak demam, kita akan tanya pula ada buat perjalanan pergi ke luar negara, ada simptom ke, batuk, demam, gejala-gejala lain tu, ada ke berjumpa dengan ataupun bersama pesakit, ya. Jadi bila mereka melepasi saringan tersebut, baru penderma itu dibenarkan masuk ke kawasan pendermaan dan kita teruskan. Dan semasa kaunseling pun kita akan tanya juga soalan yang sama. Pada masa yang sama, langkah-langkah seperti penggunaan hand sanitizer, hand hygiene, basuh tangan dengan sabun, pemakaian mask, semua itu kita tekankan juga. Dan selepas setiap pendermaan, kita akan cuci, kita akan bersihkan, disinfek juga katil dan alatan yang digunakan. Dan dengan yang demikian kita mengurangkan lagi kebarangkalian penularan COVID-19 melalui di lokasi. Tapi proses pendermaan darah tidak menyebarkan penyakit COVID itu sendiri. Okey. Sudah tentu doktor, dalam situasi wabak COVID-19 sekarang ini dengan makmal-makmal kesihatan juga amat sibuk dengan untuk tujuan pengesahan bagi COVID itu sendiri, ujian secara khusus. Adakah dari segi tenaga kerja dan juga ruang masa untuk melaksanakan ujian darah bagi darah yang didermakan itu
bersesuaian ataupun ada masa yang diperuntukkan untuk memastikan agar perjalanan bagi penyaringan darah itu dapat dilakukan di samping penyaringan untuk COVID-19? Okey, kami melakukan penyaringan bila di pusat darah negara dan tabung-tabung darah ya. Penyaringan yang kita buat tu adalah memeriksa suhu sahaja. Kita tidak mengambil sampel untuk memeriksa sama ada virus tersebut berada di dalam badan seseorang pendema. Itu memang kita tak buat. Pada masa yang sama dengan perintah kawalan ni, kita perlu menggerakkan tenaga kerja, petugas-petugas kami untuk memastikan ianya tidak mempunyai kesan kepada perkhidmatan yang diberikan. Ya. Perkhidmatan kutipan darah kami ini, perkhidmatan penyediaan bekalan darah ini juga termasuk di dalam perkhidmatan penting di bawah Kementerian Kesihatan. Kerana masih terdapat pesakit di luar sana yang masih memerlukan darah. Ya. Jadi kita rangka kerja kita supaya tidak ada masalah kepada perkhidmatan yang diberikan. Dan Alhamdulillah kita melakukan kerja-kerja rutin kita, contohnya saringan, tetapi saringan darah untuk melihat kepada virus seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis ya. Tapi COVID memang kami tak buat di makmal kami. Kami tak saring ujian tersebut. Kami tak lakukan ujian tersebut kepada pendema darah. Dan itu pun satu perkara yang penting. Kita tak nak orang ataupun pendema menyangka ni tempat untuk menyaring penyakit COVID. Tak ya. Okay. Salah satu inisiatif yang dijalankan dalam situasi kini ialah dengan menggerakkan kaki tangan dari rumah untuk mendapatkan dema darah ini. Mungkin doktor boleh perjelaskan hal ini? Ya, ini satu inovasi yang dicadangkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan kita ya. Dan sebenarnya memang kita seperti yang saya nyatakan tadi, kita sedang menggerakkan ke arah itu pada masa yang sama untuk kita menjaga lokasi itu benar-benar orang kata selamat. Kita lebih menggalakkan pendema datang ke pusat-pusat dema darah yang statik. Contohnya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak, kita beroperasi di sana, kita panjangkan juga operasi kita. Kita juga ada pusat pendemaan statik di Mid Valley dan juga di bangunan Puspanita Puri di Putrajaya. Sama juga di negeri-negeri ya, sebab pendemaan darah ni diperlukan bukan sahaja di wilayah persekutuan tetapi di seluruh negara. Di negeri-negeri juga setiap hospital yang melakukan kutipan darah juga mengamalkan tata cara yang sama ya di pusat kutipan statik mereka ya. Kita ada social distancing contohnya. Kita tak nak pendema berkumpul beramai-ramai pada satu masa. Contohnya kan sebab kita mengikut arahan-arahan perintah kawalan ni. Jadinya itu yang pertamanya kita cadangkan kepada pendema datang ke pusat kutipan darah sedia ada. Dan kita juga sedang menggerakkan bagaimana kita mempunyai bas untuk dema darah ya. Pendema boleh darah boleh mendema dalam bas itu. Di Pusat Darah Negara kami mempunyai satu bas tersebut. Dan jadi kita akan cuba menggerakkan konsep yang dicadangkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan menggunakan bas dema darah bergerak ni. Dan kita minta mereka yang berminat untuk menghubungi kami di Pusat Darah Negara supaya kita bolehlah, contohnya katalah ada satu taman ataupun kampung berminat, boleh bawa dalam 5 hingga 10 orang lah ya pendema darah. Jadi kita boleh bawa bas kita ke situ. Kita contoh macam Uber juga tapi menggunakan bas kami lah. Itu cadangan kami lah. Dan kita seperti yang saya nyatakan, kita permintaan darah juga berkurang. Jadi mungkin tak seramai biasa. Contoh pada setiap hari sekarang, sebelum ni ya, Pusat Darah Negara perlu mengumpul 500 beg darah sehari. Jadi sekarang kalau kita boleh kumpul dalam 250 beg, itu pun satu pencapaian yang sangat baik. Kerana pembekalan pun berkurang. Jadi kita pun nak memastikan kita tidak mengutip darah berlebihan. Kita mengutip mencukupi untuk pesakit juga. So kita lakukan pelbagai perkara ini. Pada masa yang sama masyarakat di luar boleh melihat, follow ya Facebook Pusat Darah Negara dan Facebook tabung-tabung darah seluruh negara ya, untuk mengetahui lebih lanjut di tempat-tempat lain yang mana pendemaan darah boleh dilakukan.
contoh di Perak sendiri, di Ipoh, mereka membuka di Ion Kinta Mall, tak silap saya, dan juga di stadium ada diberi satu ruang untuk dijadikan pusat pendermaan darah. Di Pulau Pinang, konsep masyarakat penyayang, bangunan tu kan juga digunakan. Di Sarawak, jadi pelbagai pusat-pusat kutipan darah kita sediakan untuk mendekatkan diri lagi kepada penderma, memudahkan penderma. Dan kita cuba tengok juga cara lain yang kita boleh memudahkan lagi penderma. Okey. Saya difahamkan sifat darah yang didermakan itu juga kemungkinan akan disaring juga dari segi jenis, sama ada kita kata bangsa ataupun kita kata dikira sebagai warga negara dari negara mana, kerana mungkin warga negara Afrika ataupun kita kata warga negara China mempunyai sifat darah yang sedikit berbeza. Jadi mungkin penjelasan ini boleh dikongsikan bersama oleh doktor. Sebenarnya memang kita mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang membolehkan seseorang menderma darah. Kenapa kita ada kriteria ini? Kerana dua sebab. Satu, kita nak pastikan darah yang didermakan tu selamat digunakan untuk pesakit. Dan yang keduanya, proses pendermaan darah itu selamat untuk penderma. Sebab kita nak menjaga kesejahteraan penderma. Jadi sebelum ni pun sebenarnya kita membenarkan warga asing untuk menderma darah, tetapi perlu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Contoh, mereka telah berada di Malaysia lebih daripada tahun, mempunyai alamat tetap, mempunyai kad yang membolehkan mereka menderma. Dan yang tu kita terima. Tapi buat masa sekarang memang kita saringlah kalau ada perjalanan luar negara dan sebagainya tak sesuai masa ni. Dan kenapa kita perlu juga darah-darah daripada orang kata warga asing? Kerana dalam darah kita sendiri, dalam darah merah kita yang kecil tu, kita mempunyai pelbagai kumpulan darah. Lebih kurang 35, 39 tak silap saya, kumpulan darah. Yang kita biasa dengar ialah kumpulan darah jenis ABO dan rhesus, rhesus positif, rhesus negatif kan. Tapi sebenarnya banyak lagi, dan kombinasi kumpulan darah ni dia mengikutnya satu-satu kumpulan tu. Jadi kadang-kadang ada jenis-jenis darah yang sukar didapati di negara kita. Contohnya kumpulan darah jenis Daffy A, Daffy B ni jarang didapati, tapi lebih banyak kepada warga dari Middle East, Timur Tengah ataupun daripada Afrika. Jadi tapi kita tak adalah kata tinggi sangat, ramai sangat yang kita ambil tu Contohnya setiap tahun pun saya rasa tak sampai 10% daripada penderma kita adalah penderma warga asing. Inisiatif sendiri daripada jabatan untuk menggalakkan orang ramai penderma darah ni? Ya, satu, kita menggunakan media sosial lah masa ni dengan FB kita maklumkan yang mana apakah kriteria-kriteria mereka yang layak menderma semasa musim COVID-19 ni. Itu satu. Kita memanjangkan juga waktu operasi kita. Kita membuka pusat-pusat kutipan darah yang saya nyatakan tadi itu, yang statik itu, dan kita juga mencadangkan kepada penderma darah kita untuk membawa buku merah mereka. Kalau mereka pernah menderma, mereka ada buku pendermaan darah tu, bawa. Kalau kok lah lalu roadblock, tunjukkan kepada petugas keselamatan kita, insya-Allah boleh dilepaskan. Tapi bagi penderma darah yang pertama kali menderma, mungkin tak pernah ada lagi kan buku merah ni, ataupun buku merah tu tak jumpa kat mana kan. Kita juga menyediakan slip perjalanan yang boleh layari Facebook kami, Facebook Pusat Darah Negara Kementerian Kesihatan Malaysia dan tabung-tabung darah yang lain. Kita boleh sediakan satu slip, dan kita juga bertanya di mana mereka nak menderma, sama ada di Pusat Darah Negara ke, Mid Valley ke, kan. Jadinya kita berharap dengan adanya slip temujanji tersebut dapat membantu mereka untuk pergi semasa menderma darah. Dan kita berharaplah, dan saya rasa masyarakat kita satu masyarakat yang prihatin mereka tidak menyalahgunakanlah slip-slip tersebut nak pergi derma darah tapi pergi tempat lain, nanti sekarang anggota
keselamatan kita makin tak bagi pula, menyusahkan juga pesakit-pesakit di luar sana. Betul. Itu antara langkah-langkah yang kami lakukan. Dan sebenarnya peranan media seperti RTM ya sangat penting sebenarnya membantu kami menyampaikan mesej kepada masyarakat yang mana kita masih perlukan, jangan lupakan pesakit lain yang perlukan darah tu ya, seperti ibu tumpah darah, pesakit kanser, pesakit thalassemia, kemalangan ya, masih lagi perlukan. Jadi kita memang berharaplah kita boleh terus berganding bahu dengan semua pihak, dan kita berharap masyarakat boleh tampil menjadi pendema, dan sebaik-baiknya buat appointment, sebab kita tak nak tiba-tiba ramai datang pada satu masa ya. Kita patuhi perintah kawalan pergerakan, kita patuhi social distancing, kita pastikan lokasi kita selamat, kita mudahkan penderma juga untuk menjaga pesakit di hospital. InsyaAllah, satu perkongsian yang baik. Marilah kita beramai-ramai untuk menerima darah, kecuali sekiranya anda pernah melakukan aktiviti berisiko atau dalam golongan yang dikategorikan berisiko, dinasihatkan supaya tidak menerima darah untuk mengelakkan sebarang kemudaratan. Terima kasih Dr. Nati dari Pusat Darah Negara kerana membawakan berkenaan kempen derma darah dalam Pusat Darah Negara kita.